Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya kita berada di bulan yang mulia, pada hari yang mulia, pada hari ini 11 Ramadan. Dan hari ini kita akan berada di satu rancangan podcast di bawah Studio Ihya, di bawah Asatidz Selangor. Dan hari ini kita akan membincangkan sebuah tajuk yang bagi saya kita acap kali kita mendengarkannya ulang tahun. Maksudnya setiap Ramadan kita akan membicarakan tentang sebuah tajuk yang bagi saya sangat ma'ruf dalam kehidupan dan dalam kita punya sejarah Islam kita, iaitu Badar Kubra, Ibrah dan Inspirasi. Okey. Sebelum itu kita dapat tahu peristiwa Badar Kubra ni telah terjadi pada 2 Hijrah. Diriwayat mengatakan pada 17 Ramadan. Dan dalam Ibn Hisham dalam Sirah Nabawiyah dia telah mengatakan Badar Kubra ni merupakan adalah satu kemenangan perdana untuk umat Islam ataupun statement win. Maksudnya kemenangan yang ujulung kali dalam sejarah agama kita setelah kita telah digasak teruk, setelah kita hijrah ke Madinah setelah 13 tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditekan teruk oleh kafir Quraisy Mekah. Oleh itu kita nak tahu pada hari ini macam mana kronologi ataupun macam mana apa yang terjadi, apakah signifikan terjadinya Badar Kubra dalam sejarah kita umat Islam dan apa kesan pada kita. Insya-Allah hari ini saya bersama seorang ustaz yang saya rasa tak asing lagi, semua orang boleh tengok video dia banyak dekat TikTok, di media sosial. Hari ini kita bersama Ustaz Hubaib bin Muhammad Asmadi, merupakan pengasas Sirah Center dan dia merupakan graduan sarjana muda Fiqh dan Usul Nusi Yarmouk dan graduan sarjana Sejarah Islam di Mesir Malaya, dan merupakan penulis buku-buku yang bagi saya amat terkenal. Kita punya pelajar ataupun orang-orang muda sangat membaca buku dia yang bagi saya kita dapat tengok banyak di rak-rak buku-buku kata top seller lah di MPH. Antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seorang manusia, perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju sempurna dan beberapa lagi. Oleh itu saya mempersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Macam mana Ramadan Ustaz? Ramadan sampai dah tak sedar dah hari ni berapa hari dah kita puasa. Hari ni tapi alhamdulillah sebelah tadi kan? 11 Ramadan. 11. Alhamdulillah. Maksudnya kita menikmatilah hari-hari tu sebab kita dah tak terkira dah. Betul. Dan dengan masa juga takut Ramadan habis. Ustaz Betul. Apa khabar Ustaz Anas? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita berbalik pada tajuk kita pada hari ini tentang Badar Kubra. Badar Kubra ni bagi saya satu peristiwa yang dirakamkan oleh Al-Quran agak panjang. Ketika mana Allah sebut dalam mana surah Anfal 75 ayat. Anfal, yes. Dalam keadaan yang banyak berbagai ayat, hampir seluruh surah Anfal ni didedikasikan tentang peristiwa tentang Badar Kubra ini. Oleh itu bagi Ustaz, kenapa dan bagaimana boleh bermula Badar Kubra ini dalam okeylah kita mula dengan kenapa dinamakan oleh Badar Kubra tentang perang ini. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik, Badar of course topik yang sangat besar. Saya tak tahu macam mana kita nak pilih satu saja cerita daripada banyak cerita Badar ni. Kalau saya boleh memilih naratif ni untuk kita mulakan sembang-sembang kita ni Ustaz. Saya teringat Hamka disebut dalam tafsir Az-Zahar bila dia mensyarahkan ayat daripada surah Al-Anfal juga yang merupakan deskriptif punya analisis oleh Allah Ta'ala sendiri kepada peristiwa tersebut.
bila menafsirkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Hamka sebut yang hujung tu, wa yamkuruna, mereka merancang, wa yamkurullah, Allah juga merancang, dan perancangan Allah Taala itu luar biasa, yang paling terbaik sekali. Dan Hamka cuba letak dalam konteks, dan saya memanjangkan mesej Hamka walaupun Hamka sentuh sikit saja bila sebut tentang konteks tu, untuk faham impak sebuah badar kepada satu masyarakat yang sebenarnya sudah hidup lama 13 tahun di zaman Mekah, yang ending zaman Mekah tu agak menyedihkan lah. Kalau kita tengok di zaman yang awal kan, kita nampak seorang demi seorang peluk Islam. Kemudian bila Nabi SAW naik Bukit Safa dan mulalah penentangan sedikit demi sedikit, kemudian sahabat kena seksa, kemudian hijrah ke Habasyah bagi siapa yang dah tak boleh nak menahan derita kena tekan. Kemudian bapa saudara Nabi wafat, Khadijah pun wafat, kemudian Nabi pun kena seksa, kena tekan. Kemudian cerita di Taif, tragedi Taif, kemudian banyak kabilah yang Nabi jumpa semua tak nak terima Nabi SAW. So Makkah ni dengan segala banyak cerita yang kita tahu, ia adalah penutup, dia ditutup dengan khabar yang sangat menyedihkan. Iaitu akhirnya Nabi SAW terpaksa tinggalkan tanah air sendiri. Betul. Dan Ustaz pun belajar kat Jordan Ustaz kan. Arab ni dia ada dia ada satu ciri budaya yang sampai sekarang, walaupun di zaman globalisasi ni, maksudnya kita ni tak adalah dihadkan oleh negara Ustaz kan. Betul. Kita boleh je Malaysia ramai duduk kat luar, kerja dekat luar. Tapi kalau orang Arab ni, dia berarti sikit tinggalkan tanah air dia. Dia ada sentimen kenegaraan. Betul. Dia ada sentimen yang sangat kuat dengan negara dia. Sebab tu kadang-kadang orang Arab dia tak tahu dunia luar sangat. Bukanlah tak tahu dunia luar sangat, tapi secara umumnya kadang-kadang Arab tu dia terlalu appreciate sangat tanah air dia, budaya dia. Dan itu sebenarnya adalah warisan daripada generasi awal Arab ni, iaitu mereka sangat jarang tinggalkan tanah air. So untuk cerita Nabi terpaksa tinggalkan Mekah, itu adalah satu pengalaman yang sangat berat untuk Nabi SAW dan para sahabat. Dia bukan cerita orang pindah rumah lah. Macam kita kan, pindah sana, pindah sini, perantau dari Kelantan datang ke Lembah Kelang kan. Itu biasa dekat Malaysia kan. Kita biasa kerja kat luar, belajar lama-lama kat luar kan. Tapi untuk Arab, zaman Nabi SAW meninggalkan tanah air, apatah lagi dalam keadaan yang mereka tu selai sepinggang, habis semua tak ada kan. Itu bukan satu cerita yang senang untuk dihadam oleh para sahabat. So berkaitan dengan Badar, Badar mengikut Hamka adalah khairul makirin yang dimaksudkan. So inilah design Allah Ta'ala supaya apa yang Allah nak tu terjadi. Sebab of course kalau daripada awal Al-Anfal pun kan Allah sebut apa? Ada satu petikan tu, wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah nak putuskan apa saja dabiral ni maksudnya urusan ataupun orang musyrikin ni, dia rasa dia boleh tentukan apa yang dia nak buat. Dia boleh seksa Nabi, dia boleh halau semua orang, tapi Allah nak bagi tahu tak, no, kamu tak mampu buat apa-apa. Dan akhirnya Allah keluarkan mereka. Ada petikan lagi daripada suratul Anfal. Saya rasa surah Anfal ni kita akan sebut banyak kali Ustaz. Betul. Hujung. Ada satu petikan daripada suratul Anfal bila Allah sebut wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa, mengazab mereka ketika kamu ada bersama dengan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka kerana di kalangan warga Mekah ni ada orang yang beriman sebenarnya. Tak semua hijrah bersama dengan Nabi SAW. Dan Allah design Badar, Allah telah menamatkan riwayat 70 orang yang kalau kita boleh sebut mereka ni adalah orang yang paling jahat, orang kufar. Segala, kalau jahat yang paling ekstrim sekali di Mekah ni semua Allah hapuskan dalam peristiwa Badar. Bukan di Mekah tapi di Badar. Termasuk Abu Lahab pun yang tak join Badar pun dia akan mati juga dekat Mekah kan. Sebenarnya Allah special, Allah jadikan cerita ni untuk tunjukkan pada semua orang termasuk sahabat, inilah pentadbiran Allah Ta'ala. Dan tengok kalau kita cuba untuk, biasa orang sebut Badar ni pertembungan antara muslimin dengan musyrikin kan. Betul. Saya rasa dia tak cukup tu. Dia kena tambah lagi. Dia adalah pertembungan antara muslimin plus malaikat. Dan malaikat bukan sedikit kan. Bi alfi minal malaikati murdifin kan. Ribuan malaikat akan turun. Kalau dalam surah Ali Imran sebut ada 5,000 malaikat yang sertai sekali kan. 5,000 malaikat campur 300 lebih muslimin.
bertemu dengan musyrikin plus syaitan juga, sebab syaitan pun join. Dia datang dengan rupa Suraqah bin Malik kan, tapi dia lari kan. So pertembungan dua antara hak dan batil, dan impact dia adalah kesemua nama-nama paling jahat yang kita dengar di zaman Mekah semuanya dah tak ada lepas tu. Allah hapuskan semua. Allah hapuskan semua. Sebab tu Badar ni memang Al-Furqan. Dia adalah satu pentadbiran Allah Ta'ala untuk bagi tahu pada para muslimin, inilah dia planning Allah Ta'ala. Semua yang berlaku di zaman Mekah yang sedih-sedih tu yang kita baca, inilah dia sweet ending dia. Akhirnya Allah hadiahkan sesuatu yang lebih besar. Bahkan para sahabat sendiri expect, mereka jangka nak jumpa kafilah dagang Abu Sufyan. Betul. Kan. Tapi Allah cakap, Allah gantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kafilah Abu Sufyan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila kan. Allah nak betul-betul hapuskan kebatilan. Kalau dapat kafilah dagang Abu Sufyan, kayalah kan. Kalau ikut dalam Rahim Makhtum tersebut, berapa? 50,000 dinar kan. Dan 40 pengawal je, memang easy prey lah, senang sangat boleh tumpaskan kafilah dagang Abu Sufyan ni. Tapi Allah tukar dengan tentera musyrikin daripada Mekah, dan itu lebih berbaloi, banyak impak yang luar biasa diterima oleh para muslimin. Dan di sini jugalah kalau kita boleh relate dengan kemunculan munafikin. Kenapa dia muncul? Sebab masa tu orang dah macam dah tak ada pilihan di Madinah ni, aku kena peluk Islam. Betul. Sebab Islam ni dah tinggi sangat, dah terlalu tinggi sangat kedudukannya selepas dia menewaskan pasukan musyrikin di medan Badar. So sebab tu namanya Badar Al-Kubra. Okey, baik Ustaz. Sebab tadi kita dapat, Ustaz telah terangkan bagaimana permulaan Badar Kubra yang terjadi setelah kaum muslimin setelah hijrah 13 tahun di Mekah, dan bila mana kita kaum muslimin Ansar dan Muhajirin berada di Madinah, mereka telah hijrah dan mulakan kehidupan baru yang telah terputus di antara tekanan oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Okey Ustaz, kita berbalik pada peristiwa Badar Kubra. Saya ada persoalan pada Ustaz. Pada permulaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW mahu menyerang kabilah yang dikatakan daripada Syam nak balik ke Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan? Dan apa sebenarnya motif utama yang Rasulullah nak daripada kabilah ini sebelum terjadinya perang ini? Kita akan cuba untuk melengkapkan cerita kita sebab tadi dia macam sekadar cerita yang sangat sinopsis sinopsis lah kan. So kali ni kita akan cuba lengkapkan sikit-sikit. Okay. So kenapa tiba-tiba Nabi nak serang, ataupun bahasa sederhananya apa Nabi nak mengugut ataupun nak memberikan amaran kepada kafilah-kafilah dagang yang ada hubungan dengan Mekah ni. Jadi cerita dia, kalau kita flashback jauh sikit, sekitar tahun pertama hijrah. Maksudnya setelah Nabi tiba di Madinah, Mekah dan Madinah ni panas hubungan dia. Kan? Dia bukan hubungan yang baik lah. Ada satu cerita Sa'ad ibn Mu'adh. Orang Ansar. Ya, orang Ansar. Dia bukan Muhajirin. Dan dia ada hubungan dengan Umayyah bin Khalaf. Yang tukang siksa Bilal bin Rabah tu kan. Dia ada hubungan baik dengan Umayyah bin Khalaf. So siapa nama tadi, Sa'ad ibn Mu'adh, dia pergi ke Mekah. Ada hubungan lah kan, ada macam-macam. Dan dia pergi di bawah perlindungan Umayyah bin Khalaf. Dan bukan itu saja, dia sempat bertawaf, dia sempat beribadah di sana sebagai seorang Muslim. Dan bila Abu Jahal nampak, mana Abu Jahal nak senang duduk kan, tengok ada orang daripada Madinah yang mereka ni adalah pembela kepada Nabi SAW dan para sahabat yang dah lari ke sana kan. Dan Abu Jahal kan kita tahu ceritanya, Abu Jahal and the gang asalnya dah meeting pun, dah syura di Darun Nadwah. Mereka plan untuk bunuh Nabi SAW. Tapi tak berjaya sebab itu plan dia. Sekarang siapa yang jadi punca plan mereka gagal? Orang Ansar. Sebab mereka yang offer kepada Nabi SAW untuk duduk di Madinah kan. Bila nampak Sa'ad ibn Mu'adh boleh senang-senang je duduk kat Mekah, senang-senang je boleh bertawaf, Abu Jahal apa lagi, dia bagi amaran lah. Kalau tidak ada Umayyah bin Khalaf, kami boleh buat macam-macam pada kamu kan. Dan Sa'ad bin Mu'adh bila Abu Jahal dia sebut macam tu, dia pun naiklah dia punya marah dia kan. Dan dia sebut pada Abu Jahal, okey kamu boleh buat begitu, tapi jaga-jaga kafilah dagang kamu yang akan berdagang di Syam nanti tidak akan lagi melalui jalan yang selamat. Sebab Madinah dia akan lalu cross Madinah kan, sama ada lalu dekat Rabigh, dekat belah pantai ataupun ke belah utara lah. So tengah-tengah tu ada Madinah.
Dan di situlah bermula macam-macam syariah. Sebenarnya syariah tu banyak. Saya rasa kira tu dalam lebih kurang berapa? 8, 9 syariah sepanjang setahun setengah sebelum berlaku Perang Badar. Ada syariah Rabigh, syariah Abwa, macam-macam. Kan? Tapi antara dia punya kemuncaknya, kita nak cerita pasal apa sebenarnya tadi? Kita cerita pasal kenapa diserang. Kenapa dia serang. Okay. Kemuncaknya Zulul Asyairah. Syariah yang kemuncak adalah Zulul Asyairah. Sebab ini adalah sebenarnya satu ekspedisi yang betul-betul target kafilah dagang Abu Sufyan. Masa itu memang inilah kafilah dagang yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 50,000 dinar dan juga ada 40 orang pengawal saja, ada lebih kurang 100 ekor unta. Inilah kafilah dagangnya. Dan sebelum tu saya nak tanya Ustaz, adakah Nabi Muhammad SAW apa dia punya motif utama ketika dengan adanya untuk merompak kafilah? Sama macam yang Sa'ad bin Mu'az sebut. Sa'ad bin Mu'az, sekarang ni hubungan antara dua wilayah ini, musyrikin di Mekah dan juga muslimin di Madinah, dia adalah hubungan politik. Okay. Dan sekarang ni mereka dalam situasi yang sangat tegang. Belum lagi berlaku apa-apa rancangan yang jelas nak berperang. Betul. Tapi masing-masing dah mula mengugut. Abu Jahal dah mula mengugut Nabi SAW dan Sa'ad bin Mu'az dalam cerita tu. Maksudnya mana-mana Muslim tak boleh nak kembali ke Mekah. Dia bagi amaran-amaran. Dia macam Palestin lah kan. Tak boleh nak patah balik ke Palestin. Maksudnya apa? Maksudnya dah mula mengugut lah. Kan? Rumah kami kat situ. Kamu halau kami keluar. Sekarang kami tak boleh balik. Ini adalah satu bibit-bibit kepada perang lah kan. Abu Jahal dah mengugut dan Nabi SAW respons dengan mana-mana kafilah dagang lepas ni nak lalu naik ke atas ataupun turun daripada Syam akan lalu Madinah, dan Madinah akan pastikan kafilah dagang ini rasa terancam. Dan ini adalah political move. Bukan maksudnya tentang Nabi nak tentang harta itu sendiri. Ini ada isu yang dibincangkan sebenarnya oleh para ulama, tapi saya tak rasa nak panjangkan kat situ sebab nanti orang tanya lah kan, kenapa Nabi nak mencuri harta kafilah dagang kan. So itu dia punya isu dia. Tapi kita kena asingkan politik punya mizan dengan akhlak punya mizan. Politik ni maksudnya apa? Politik ni dia punya tujuan akhirnya adalah untuk i'la' kalimatillah, untuk tinggikan nama Allah Ta'ala. Dalam kes akhlak, ia mencuri itu salah. Tapi ini adalah political move. Ini adalah untuk masa depan umat Islam. Yang kalau tak buat begitu, sedangkan kita diugut Abu Jahal banyak kali, dan mereka boleh bersenang-lenang lalu dekat pinggir Madinah, dan dah macam-macam ugutan. Nabi SAW pun ada hadis yang menceritakan Nabi dah mula ada bodyguard masa tu kan. So akhirnya Nabi perlu buat political move supaya Mekah tahu yang sebenarnya mereka tak boleh buat macam tu kan. So perang adalah perang kan. Dia macam sama macam kita baca ayat apa, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kenapa ada kebencian dekat situ? Sebab impak perang memang darah lah. Itulah dia punya impak dia kan. Dia akan membunuh nyawa manusia. Itulah dia perang kan. Memang kita akan ada perasaan negatif kat situ. Tapi apabila berjihad, dan itu adalah satu tuntutan syarak, maka ia akan jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala telah arahkan lah. Sama macam political move Nabi SAW ni, bila Nabi nak intercept ataupun nak menghalang kafilah dagang, itu adalah political move untuk bagi tahu Mekah, untuk bagi satu isyarat kepada Mekah, tak, kamu bukan lebih atas daripada kami. So, dan of course Islam bukan agama yang memang nak cederakan orang, nak bunuh orang, nak mencuri harta orang. Tapi ini adalah political move nak bagi tahu kepada Mekah, tidak, kamu bukan lebih tinggi daripada kami, kita sama. Dan kita kena bersedia untuk ada satu perjanjian. Kalau kita tengok perkembangan dekat Madinah kan, bila Nabi tiba dekat Madinah, ada Sahifah Madinah. Ada banyak wasaik, ada banyak perjanjian-perjanjian kecil Nabi buat dengan Yahudi, dengan kabilah-kabilah Arab dekat luar kan. Bahkan sebenarnya kita boleh faham, kalau Mekah ni ada satu kerendahan hati, sedar diri yang mereka bukanlah kuat sangat, Nabi pun akan buat perjanjian dengan mereka. Dan itu akan berlaku pada tahun ke-6 kan, perjanjian Hudaybiyah. Kan? Barulah akhirnya orang Mekah ni sedar diri yang rupanya kita ni setara. Kan? Sekarang ni masalah di Mekah adalah mereka rasa mereka abang besar kan, mereka rasa dominan. Sebab tu mereka boleh buat apa yang mereka nak buat. So ini adalah satu political move. Nabi nak bagi tahu kepada mereka, kamu kena sedar yang kita ni setara. Dan kita kena bersedia untuk ada give and take. Macam mana nak hidup sama-sama. So itu ulasan yang paling ringkas saya boleh sebut tentang isu kalau orang cakap kenapa Nabi nak hijack, nak jadi samsing jalanan kan, nampas harta kafilah dagang kan. Itu cerita dia. Okey Ustaz, setelah kita dengar Ustaz punya ulasan tentang bagaimana, kenapa Nabi Muhammad dan para sahabat orang kata hijack kafilah,
kita terus kepada peristiwa seterusnya. Macam Ustaz kata, kalau kita ingin berbicara tentang Badar ni terlalu banyak kisah yang di antara kisah salah satunya kita terus kepada bila mana kita dapat tahu kaum kafir Quraisy Mekah, diorang tahu Nabi mau merompak ataupun Nabi mau hijack tu, dan diorang rasa tak boleh jadi ni. Maknanya kata orang kaum muslimin di Madinah ni, orang kata dah naik kepala dah ni. Dan diorang telah kumpulkan semua, dikatakan untuk tentera kaum musyrikin 1,000 orang. Betul Ustaz? Okay. Dan dikatakan ketika itu tentera yang Nabi Muhammad SAW kumpulkan 313 ataupun 314. Betul kan saya kalau saya silap Ustaz? Lebih kurang. Dan bagi saya ketika ini kita dapat tahu macam mana kita dapat tahu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ni berbincang dengan baik, syura dengan baik. Tapi di sebelah kaum musyrikin Quraisy, orang kata semua ada kepala dia. Sebab kita dapat tahu kaum musyrikin Quraisy ni setiap kabilah ni ada ketua dia. Masing-masing ada rasa diorang nak dominan dalam satu balik, dalam satu kelompok tentera itu. Tapi mungkin Ustaz boleh cerita tentang macam mana Nabi Muhammad SAW dengan penuh yakin ataupun dapat kumpulkan tentera yang sedikit di antara kaum Ansar dan Muhajirin, dengan kita dapat tahu maksudnya macam mana Nabi ada yakin tentang macam mana Nabi pergi ke perang itu sendiri Ustaz. Okey, jom kita kena link dengan Al-Anfal. Al-Anfal untuk kita faham sebenarnya macam mana perasaan mereka ke Badar. Sebab kita mungkin ada satu expectation kan. Of course kita muliakan sahabat, kita anggap mereka adalah generasi yang paling baik pernah wujud atas muka bumi ini. Tapi kita kena sedar yang mereka pun manusia juga. Sebab tu datang buku pertama tu, Nabi juga seorang manusia. So jom kita tengok Al-Anfal untuk kita faham Sebab dalam sirah ada dia punya riwayat dia. Tapi bila Al-Anfal turun, Allah sendiri cerita pada kita apa perasaan mereka bila mereka pergi Badar. Kita punya jangkaan apa? Mereka yakin, mereka bersemangat, tak ada masalah, boleh je. Kita sikit janji. Boleh. Kita mesti boleh menangnya. Kita mungkin jangka mereka fikir macam tu. Tapi apa yang Allah sebut dalam Al-Anfal? Mana ayat dia? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Karihun tu perkataan yang secara literalnya memang dah tak ada tafsiran lain. Apa lagi tafsirannya kalau bukan mereka rasa berat hati untuk ke Badar. Dan bukalah At-Tahrir wa Tanwir ke Ibn Ashur, antara yang paling detail cerita bahasa Al-Quran ni kan. Memang akhirnya dia akan sebut tentang emosi-emosi negatif tu lah. Rasa berat hati nak ke Badar. Sebab asalnya memang kalau nak detail sikit sirah, Nabi keluar daripada Badar, panggil sahabat keluar daripada Madinah. Nabi tak beritahu pun nak pergi mana. Dan tengah perjalanan tu baru Nabi beritahu kita nak pintas kafilah dagang Abu Sufyan. Tengah jalan baru Nabi beritahu. Masalahnya bila sampai ke Badar, jadi benda lain. Betul. Sampai di medan Badar tu, sampailah betul-betul di medan Badar, ada satu nak tunjuk sahabat punya rasa in denial, tak boleh terima realiti yang betul ke kita nak jumpa musyrikin Mekah ni. Sebab kita memang mereka dah awal dah set dalam kepala mereka, kita ni nak pergi pintas Abu Sufyan je. Tak ada benda lain, itu saja. Sebab tu dalam Quran sambung kan, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain annaha lakum, kan? Ketika Allah janjikan salah satu daripada dua kelompok ni, sama ada Abu Sufyan ataupun tentera Mekah, annaha lakum, Allah punya kalimah luar biasa, cantik dia kan. Annaha lakum, sama ada Abu Sufyan ke, sama ada tentera Badar ke, jangan risau, dua-duanya Allah akan beri pada kamu, kan? Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati, kamu lebih suka yang tak ada senjata tu. Maksudnya apa? Dalam Allah nyatakan lakarihun, mereka rasa berhati nak ke Badar. Dalam masa yang sama, mereka juga lebih suka Abu Sufyan punya kafilah dagang berbanding tentera Mekah. Dan kita linkkan dengan hadis, kita akan nampak yang mereka memang betul-betul berhati ke Badar. Sampailah betul-betul lebih kurang hari kedua, 2 hari sebelum perang Badar tak silap saya, ada satu hadis tu menceritakan sahabat ni dia tangkap ada seorang hamba ni. Ialah bila musyrikin Mekah pergi medan Badar ni, bawalah hamba-hamba dia. Dan hamba tu tukang ambil air, kan? So sahabat nampak hamba tu, dia tangkap bawa ke camp muslimin. Nabi tengah solat. Sahabat duk apa? Macam dia panggil interrogation room. Tanya dia, kamu dengan siapa? Abu Sufyan ke Abu Jahal? Abu Sufyan ke tentera musyrikin Mekah? Hamba tu cakaplah banyak kali dengan
dengan Abu Jahal and the gang, musyrikin Mekah. Kami daripada Mekah bersama dengan tentera Mekah, bukan dengan Abu Sufyan. Sahabat pergi, kalau dalam bahasa hadis tu melambangkan sahabat macam betul-betul tekan dia lah supaya dia bagi jawapan lain. Kita macam kadang-kadang kita dah ada, dia panggil apa? Kita dah dia panggil kita ada satu maklumat yang kita, itu saja kita nak. Sebenarnya kita nak tu, kita tak nak tahu, tak nak jawapan lain. Tak nak jawapan lain. Sahabat nak jawapan dia adalah Abu Sufyan. So sahabat tu push dia. Betul kan kamu daripada Abu Sufyan? Cakap kamu daripada Abu Sufyan. Sampailah dia terpaksa menipu. Aku daripada Abu Sufyan. Nabi habis solat, Nabi cakap sahabat, ketika dia cakap benar, kamu tekan dia. Ketika dia menipu, kamu lepaskan dia. Dan Nabi cakap betul, memang yang akan kita hadapi di Badar dalam masa 2 hari lagi adalah tentera Mekah. So, bayangkan sampai ke hujung, dah 2 hari sebelum Badar ni, masih lagi sahabat in denial, tak boleh terima yang kita akan bertemu dengan tentera musyrikin Mekah. Jawapannya tadi apa? Macam mana mereka boleh yakin kan? Sebenarnya itu perasaan asal mereka. Itu adalah perasaan asal mereka ketika mereka on the way ke situ. Dan kita tidak boleh menyalahkan perasaan manusia, sebab kita kena faham trauma yang sahabat lalui sejak daripada zaman Mekah. Kan? Dan mereka datang ke situ, kita boleh bayang kalau orang nak pergi, kan ada apa? Safeguard bank kan, dia ada apa? Yang tukang kawal duit dari bank tu kan. Kalau kita nak kita bukan orang jahat kan, tapi kalau lah kita plan nak hijack tu kan, kita tak adalah kena bawa kereta kebal semua kan. Kita bawa lah apa yang kita pakai, bawa senapang satu, bawa apa sajalah yang ringkas-ringkas kan. Tak adalah kita nak kena sewa kereta kebal. So itulah persiapan yang sahabat ada. Sebab tu dalam riwayat ada yang mengatakan ada sahabat tak ada senjata pun di Medan Badar. Sampai ada yang guna pelepah tamar kan. Sebab memang persiapan mereka adalah persiapan untuk pintas Abu Sufyan punya tentera. So mereka on the way ke situ dengan perasaan berhati. Tapi di situlah datang ayat Ustaz seterusnya kan. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin tu. Rayuan Nabi SAW, rayuan sahabat itu, Allah jawab dengan memberikan yang pertama, idh yughashshikumun nu'as. Dan itu adalah antara bahagian daripada Badar yang menyebabkan sahabat akhirnya dapat keyakinan kat situ. Tapi sebelum tu semuanya cerita macam berhati, takut, tak suka. Itu yang Allah nyatakan dalam surah Al-Anfal. Tapi bila saja idh yughashshikumun nu'as, Allah datangkan kengantukan di malam perang. Kita kalau esok exam pun malam tu tak apa nak tidur sangat. Ustaz dah nikah belum Ustaz? Belum lagi Ustaz. So nantikan malam sebelum pernikahan Ustaz Luqman. malam sebelum pernikahan dia macam betul kena pilihan hidup aku ni kan. Dia macam akan berfikir banyak malam tu kan. Termenung je kan. Ini adalah malam terakhir aku sendirian ni kan. Esok dah lain dah. So Badar lagi lah perang kan. So kita boleh aspek yang sepatutnya malam sebelum perang, mana boleh tidur tenang. Bergetar jiwa kan. Tapi Allah sebut idh yughashshikumun nu'as. Ketika didatangkan kepada kamu, iaitu Allah Ta'ala sendiri berikan kengantukan, dan itu hadiah pertama Allah Ta'ala. Akhirnya sahabat mendapat ketenangan malam tu. Hujan turun lagi semua kan, ada macam-macam berlaku malam tu. Dan esok bermulalah Badar dengan penuh ketenangan daripada para sahabat. Kita sudah ada di sini, tapi kita kena tahu Nabi belum bagi tahu lagi malaikat nak tolong. So maksudnya pagi tu sahabat dapat ketenangan, dalam masa yang sama mereka belum tahu lagi malaikat akan datang. Nanti akan datang satu hadis lain, barulah Nabi bagi tahu yang apa? Hadis tu Nabi bagi tahu para sahabat, absyir ya Abu Bakar kan. Wahai Abu Bakar, bergembiralah kerana aku nampak Jibril sedang sarung serban dia dan juga tengah menunggang tunggangan dia di medan Badar kan. Waktu itulah ni lepas mubarazah. First tu dia ada one to one punya session kan untuk satu lawan satu, yang apa? Muslimin wakil dia siapa? Ada tiga. Hamzah ibn Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib. Mutaib. Siapa seorang lagi? Bukan Mutaib Ustaz. Siapa seorang lagi? Tak ingat seorang lagi. Dia Hamzah, Ali dan seorang lagi. Siapa tak seorang lagi tu? Nanti check lah buku sirah. Tapi 3 orang tu kan. Lepas tu baru akan datang berita daripada Nabi SAW. Allah datangkan bantuan malaikat. Barulah sahabat terkejut. Mana ni? Mana kepala orang tadi? Kan? Kita baru je nak hulur pedang kita kan. Dah jatuh dah kepala dia kan. Kita baru je nak tangkap orang tu, nak tangkap Abbas ibn Abdul Muttalib. Tiba-tiba Abbas dah kena tangkap dah. Malaikat yang buat kan. So itu ceritanya lah untuk kita bersedia melihat sahabat secara komprehensif sikit. Sebab mereka tu ada sifat yang sama macam kita. Okey, baik Ustaz. Macam Ustaz terangkan tadi tentang kita dapat tahu banyak para sahabat ni dan Muhajir dan Ansar ni, dia telah pergi ke medan perang. Bukan medan perang, maksudnya dia pergi tu bukan dalam jiwa nak pergi berperang macam Ustaz cakap tadi. Kita nak pergi memintas kafilah.
Maksudnya mungkin macam Ustaz cakap, ni adalah macam Ibn Hisham cakap adalah kemenangan perdana dalam umat Islam. Maksudnya kita punya para sahabat ni orang kata tak ada lagi experience pergi ke medan perang, medan-medan besar. Berbeza dengan perang-perang selepas Badar, Uhud, maksudnya Handak. Maknanya keyakinan tu pernah dah ada sebab kita Badar dah menang dah. Maksudnya kat sini para sahabat pun macam Ustaz kata, dia tak dapat, kita dapat nafikan walaupun para sahabat ni Allah hadirkan rasa takut sebab dalam keadaan orang kata dari sudut sekarang ni keadaan tak menyelebahi kita pun, dalam keadaan jumlah kita kurang dan jumlah musuh lebih besar daripada kita. Okay Ustaz, kita terus kepada, mungkin Ustaz boleh bagi secara ringkas apa yang berlaku ataupun peristiwa-peristiwa yang menarik bila berlakunya, macam Ustaz cakap tadi, bila mana hari pertama ataupun permulaan perang ni, ketika mana Nabi Muhammad SAW dapat tahu ada kehadiran para malaikat. Macam ni Ustaz boleh bagi sedikit, orang kata sedikit kisah ringkas, bukan ringkas, punya Ustaz ceritakan apa benda yang menarik di mana ketika perang di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah ketika Badar Ustaz. Abu Sufyan, dia adalah orang pertama yang akan bagi tahu pada orang Mekah yang musyrikin Mekah kalah teruk. Yang akan sambut dia adalah Abu Lahab, sebab Abu Lahab tak pergi perang kan. Abu Lahab ni ialah dia ketua Banu Hashim dan dia of course ada macam-macam beban lah ditanggung sebab takkan ada berperang dengan Abu sendiri kan. Dan dia juga pengecut, so Abu Jahal, Abu Lahab tak pergi. Dan Abu Lahab adalah orang pertama yang tahu cerita tu bila Abu Sufyan sampai ke Mekah, bagi tahu yang muslimin di Badar ni dia bunuh kita sebagaimana dia nak, dia pancung kepala kita sebagaimana dia nak, dia boleh buat apa saja pada kita. Dan aku nampak ada satu, kalau kita boleh guna bahasa kita, lembaga. Ada lembaga yang ramai di Badar ni yang turut berperang bersama dengan mereka. Sebab tu kalau tanya soalan kan ada ribuan malaikat turun. Musyrikin Mekah nampak juga tak? Jawapannya nampak lah. Sebab Abu Sufyan nampak, Abbas pun nampak. Sebab Abbas ni dia ditangkap jadi hamba tawanan perang Badar, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sendiri bagi tahu yang tangkap dia tu orang lain, bukan kamu. Yang tangkap, yang dakwa dia tangkap Abu Abbas ni namanya Yusr, seorang Ansar. Dia kata dia yang tangkap Abbas, tapi Abbas ibn Abdul Muttalib, pakcik Nabi, bagi tahu bukan kau, ada orang lain. Dan orang tu wajahnya handsome, kuda dia kuda yang pelik sikit, dan Nabi sebut itu adalah malaikat. So cuba kita letak nombor tu. Peserta perang Badar 1,200 lah, lebih kurang musyrikin Mekah 1,200 sebab Banu Zuhrah dia patah balik kan. 300. So 1,200 ataupun 1,300 macam tu. Kemudian campur muslimin lebih kurang 300 lebih. Itu sajalah, 1,500 lah campur semua, 1,500. Itu adalah populasi di Badar. Malaikat 5,000. Lebih ramai daripada semua sekali. Kan? So untuk kita faham, Badar tu, kalau siapa yang pernah pergi Badar, saya pun tak pernah pergi Badar sebenarnya. Tapi Badar ni kalau kita tengok dekat Google Earth tu, kita nampak dia bukan kawasan yang lembah, kalau kita boleh bayangkan apa dia, perang Uhud kan, dekat depan banjaran Uhud. Dia kawasan yang memang lapang. Badar ni dia ada, sebelah tu dia ada banjaran dia, ada bukit-bukit dia sikit. Belah kiri dia ada labah, dia ada harrah, tempat-tempat batu-batu hitam tu. So kawasan dia sangat kecil sebenarnya, tempat perang Badar ni. Dan disesaki dengan malaikat yang berbondong-bondong, murdifin tu 5,000. Kita boleh bayangkan yang Badar tu dia, trafik dia jam lah, dengan yang dipenuhi banyak sebenarnya oleh malaikat. Sebab tu cerita-cerita yang sahabat beritahu pada kita, apa yang mereka nampak di Badar adalah cerita yang luar biasa kan. Ada sahabat yang meriwayatkan bagaimana setiap kali dia mara ke depan, dia dah on the way je, dia nampak, dia dengar bunyi daripada atas dan dia dengar suara aqdim haizum, maralah ke depan kan. Dan tahu-tahu je orang depan dia dah habis kan. Dan ada cerita Abbas tadi kita dah cerita macam mana dia ditangkap, tapi dia bagi tahu bukan kamu yang tangkap aku, ada orang lain, iaitu malaikat juga. Kita nampak sangat yang bagaimana madad Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala tu betul-betul Allah jelmakan di medan Badar. Tapi ada satu soalan saya nak tanya balik Ustaz Anas. Berapa ramai syuhada, bukan syuhada, berapa ramai musyrikin Mekah yang mati Badar? Dikatakan ada 70 kan? Okay. So 70 yang mati dalam kalangan musyrikin. Cuba kita main matematik sikit. Logik tak 70 je? Tak logik. Tak logik kan? 5,000 Betul? 5,000 malaikat datang.
Muslimin sendiri kan 300. Kenapa Allah bunuh 70 je? Kan? Sebab tu sekali lagi kali ini Ibn Ashur pula bantu kita mensyarahkan kalimah apa nama ni? Wallahu khairul makirin. Nak bagi tahu betapa precisenya Allah plan Badar. Allah hanya betul-betul matikan nyawa mereka yang betul-betul kufar, yang betul-betul menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang baki itu mereka kebanyakan peserta Badar ni orang-orang terpaksa kan. Kena ikut ketua mereka, bahkan Banu Hashim lagi lah, mereka pressure lah kan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi punca perang Badar kan, menurut naratif orang Mekah lah kan. Dan tiba-tiba orang Banu Hashim tak nak join, so mereka terpaksa join sekali termasuk Abbas. Lepas tu Nabi beritahu awal, Abul Bukhturi jangan bunuh, Abbas jangan bunuh, mana-mana keluarga Banu Hashim jangan bunuh mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang terpaksa. Dan hanya 70 orang mati di Badar dalam kalangan musyrikin. Dia pelik, tak logik dari sudut matematik. Tapi ia menunjukkan betapa telitinya perancangan Allah Ta'ala untuk betul-betul yaqta'a dabirul kafirin itu. Sebab itu plan dia, bukan nak bunuh orang. Islam bukan agama bunuh orang. Islam adalah agama yang sebenarnya punca kejahatan ni, orang jahat ni, ketua-ketua ni. Dan kita link dengan satu hadis. Ini penting sebenarnya hadis ni. Hadis yang Ibn Mas'ud cerita di zaman Mekah. Dia kata ini adalah cerita paling buruk dia pernah nampak di hadapan mata dia. Cerita Nabi kena lemas oleh isi perut haiwan. Yang buat tu Uqbah ibn Abi Mu'aid. Dan kan lepas dia kena lemas dengan isi perut haiwan tu, Fatimah datang bersihkan Nabi. Bila Nabi bangkit, Nabi cakap, Allahumma alayka bi Abi Jahal, Allahumma alayka bi Uqbah ibn Abi Mu'aid, Allahumma alayka bi Utbah ibn Rabi'ah. Nabi sebut satu demi satu nama musyrikin yang ada dalam peristiwa tu, dan ini adalah top musyrikin yang paling jahat lah. Kan? Dan Ibn Mas'ud sebut, kan Nabi sebut Allahumma alayka bi Quraisy, ya Allah aku serahkan kepada kamu Quraisy, sebab aku dah tak mampu nak buat apa dah. Aku tak ada kuasa, aku tak ada kedudukan, aku tak ada tentera pun, dan kami ni mustad'afin dekat zaman Mekah kan. Sebagaimana Al-Anfal sebut kan, wa dzkuru idza antum qalilum mustad'afin. Mereka semua lemah di zaman Mekah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datanglah perancangan Allah Taala. Ibn Mas'ud sebut semua nama yang Nabi sebut dalam doa tu semuanya mati di Badar. So Allah sangat precise pemilihan siapa yang mati kat Badar ni, siapa yang akan disyahid dekat Badar, siapa yang akan jadi tawanan di Badar kan. Antaranya Abul As pun jadi tawanan, suami kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul As bukan Banu Hashim pun, tapi kerana dia ni bukan orang jahat pun. Bahkan dia menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dan selepas itu Zainab akhirnya berjaya dibawa ke Madinah. Kesan daripada Abul As jadi tawanan. So ada banyak hikmah yang terkandung sebenarnya dalam cerita Badar ni. Dan kehadiran malaikat tu dia macam dia menunjukkan apa ya? Menunjukkan Allah boleh buat apa saja yang Allah nak, dan Allah yang mentadbir segala cerita dalam sirah. Dan bila ditanyakan lagi, kenapa dalam Uhud tak ada malaikat? Sebab ada, kalau Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad dia sebut benda yang sama. Satu-satunya perang yang malaikat join secara fizikal Badar je. Badar. Yang lain tak ada. Uhud tak ada, Khandaq tak ada. Malaikat of course dia akan jadi pemerhati, dia akan jadi pemantau cerita tu, tapi malaikat tidak terlibat secara direct semacam Badar. Secara jahar Ustaz. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Memang hikmahnya sebagaimana disebut oleh ramai ulama sirah juga, adalah kerana memang Badar ni special, memang Allah nak nampakkan Al-Furqan tu. Dan Allah nak bagi tahu yang, sebab tu banyak ayat dalam Al-Anfal, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali di sisi Allah Ta'ala. Allah saja yang memiliki kemenangan tu. Kamu boleh buat macam-macam, tapi kalau Allah tak bagi kemenangan, kan tak dapat lah. Sebab semuanya adalah satu perancangan dan ketetapan Allah Ta'ala. So disebabkan Uhud, kenapa malaikat tak datang Uhud? Sebab memang Allah plan Uhud untuk kamu kalah. Kenapa Allah tak datang Khandaq? Kenapa ada Khandaq pun tak jadi perang kan? Kenapa malaikat tak datang dalam perang Khandaq? Memang kerana Allah tetapkan macam tu. So menyedarkan semua orang yang beriman bahawa kita tidak memegang takdir, kita hanya bekerja lah. Dan pahala tu kita dapat kat situ. Orang yang kena nasib malang ni, dia bukan dia masuk neraka kan. Nasib malang tu sebab itu bahagian Allah beri pada dia kan. Tapi yang Allah nak nilai apa respons kamu ketika kamu diuji dengan kemalangan tu. Itu yang antara faedah besar kita belajar daripada Badar. Okey, baik Ustaz. Kita dapat tengok macam mana antara perkara paling utama ketika mana Allah memang nak beri kemenangan ni, kemenangan sulung orang kata untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah, macam Ustaz cakap, Allah sangat precise maksudnya. Walaupun kita tengok dari sudut jumlah, dari
daripada mata kita. Kalau katakan para para sahabat 305,000, maksudnya kalau katakan 1,000 tu mungkin Allah boleh lenyapkan seluruh bala tentera kaum Quraisy tu. Tapi Allah telah pilih 70 orang yang betul-betul memusuhi Islam, yang telah memberi banyak kata hard time untuk Nabi di Mekah. Dan Allah telah, macam mana Nabi berdoa ketika mana Allah telah ambil nyawa Abu Jahal dan beberapa orang pemuka-pemuka Mekah yang sangat memberi, kata sangat menekan kaum muslimin di Mekah. Okey Ustaz, kita dapat tahu macam mana, dan pada akhirnya Allah telah beri kemenangan kepada kaum muslimin dan muhajirin ansar. Dan ada beberapa isu lagi tentang saya mungkin kita nak buka tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW telah berurusan dengan harta rampasan. Maksudnya setelah perang itu banyak kata para musyrikin Mekah ni kata bergelimpangan lari meninggalkan medan perang. Tapi kalau kita dapat tengok dalam Al-Quran ketika mana harta rampasan perang sebelum itu, pada zaman-zaman Nabi terdahulu, bagaimana mereka bertaamul dengan harta rampasan ni, mungkin ada satu nabi, salah satu nabi Allah bakar. Maksudnya tak ada bahagian langsung untuk pemenang perang itu. Maksudnya tak boleh ambil satu pun. Tapi berbeza dengan bila mana ketika mana kepada perang Badar inilah kemenangan pertama, bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat dengan harta rampasan perang, Ustaz. Baik. Saya tak nak sentuh isu fiqah ni sebab ada alamah faqih kita dekat sini. Biar dia jawab nanti. Sebab saya rasa isu-isu teknikal fiqah ni memang agak terperinci, dan saya rasa mungkin manfaat yang mungkin orang ramai boleh dapat bila kita melihat apa yang Quran ajar kita tentang isu harta rampasan perang ni. Dan itu adalah ayat pertama suratul Anfal. Sebab tu jadi soalan kan, kenapa suratul Anfal ayat pertama dia tu? Yas'alu. Sebab kita macam membayangkan, okeylah Allah nak cerita tentang perang Badar kan. Cerita je lah mula-mula macam mana. Mula-mula daripada Madinah, keluar daripada Madinah, pergi sampai ke Badar. Oh terkejut, rupanya tentera Mekah. Kita mungkin membayangkan Allah akan cerita begitu. Tapi storytelling Allah Ta'ala tentang perang Badar sangat berbeza dengan kronologi cerita sirah. Cerita sirah dia linear lah macam hidup kita kan. Daripada minit pertama sampai minit ke-60. Itulah riwayat hidup kita. Tapi storytelling sirah dalam suratul Anfal ni, mula-mula sekali Allah ambil cerita yang akhir dalam Badar. Kan? Ayat pertama daripada Al-Anfal adalah cerita terakhir di Badar. Iaitu cerita para sahabat mendesak Nabi SAW dengan soalan-soalan berkaitan dengan harta rampasan perang, ghanimah. Ataupun ayat perkataan dipilih oleh suratul Anfal, Al-Anfal. Kan? Al-Anfal ni dia macam nafilah kan, lebihan. Dia ada simbolik juga dekat situ kan. Ibn Ashur dia bila menafsirkan kalimah yas'alunaka, dia cakap dia menafsirkan bila guna fi'il mudhari' ini, dia satu desakan yang berterusan, tak berhenti. Dan kita melihat banyak sebenarnya hadis. Saya rasa dalam 4-5 hadis. Ubadah ibn Samit sendiri riwayat 2 daripada 4 hadis tu ceritakan suasana ketika para sahabat menjadi buruk akhlak mereka di medan Badar kerana mereka mendesak Nabi dengan soalan tu. Dan ini bukan kita main cakap-cakap sahabat buruk akhlak lah kan. Ini Ubadah ibn Samit sendiri sebut, telah buruk akhlak kami di Badar kerana kami mendesak Nabi dengan soalan-soalan tentang harta rampasan perang. Dan sebab tu Al-Badar, surah Al-Anfal ni kan, kalau menurut ramai para mufassirin pun kata dia bermula turun selepas perang Badar. Di Badar lah, selepas perang Badar. Dia bukan masa malaikat tu turun ayat istastaghisuna rabbakum, bukan kan. Dia betul-betul turun selepas perang Badar. Dan penghujung Badar adalah sahabat sedang mendesak Nabi dengan soalan tu. Maka Allah sebut pada mereka, yas'alunaka 'anil anfal. Kalian mendesak Nabi SAW, tanyakan soalan tentang harta rampasan perang. Yang sebenarnya harta rampasan perang ni adalah nafilah, adalah satu nafal, maksudnya satu lebihan je. Ini bukan hadiah sebenar Badar. Bukan. Kalau dalam saya suka tafsiran ni, iaitu kenapa Allah menggunakan perkataan Anfal bukan ghanimah? Kerana nak bagi tahu ghanimah ni dia lebihan saja. Dia bukan benda yang utama kamu nak dapat daripada Badar. Sebab tu dalam hidup kita ni kadang-kadang kita salah mengejar apa yang sepatutnya kita nak kejar. Dan sahabat pun pernah tersilap macam tu. Dia tersilap melihat bahawa Badar ni dia punya prize dia punya hadiahnya adalah harta rampasan. Tapi Allah bukan nak bagi itu sebagai hadiah.
Itu dalam ayat-ayat yang terawal kan, yasalunaka 'anil anfal qul anfal rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Terus Allah senaraikan ciri-ciri orang beriman kat situ kan. Apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah senaraikan satu demi satu sikap orang beriman. Seakan-akan Allah nak bagi tahu, Badar ni dia punya prize ni adalah dia menghasilkan generasi terbaik. Kan? Sepatutnya Badar ni dia akan cipta generasi yang sebenarnya Allah paling berkuasa. Sebab kita tak melalui pengalaman tu kan. Sebab kita exam, tak adalah kita nampak malaikat turun jawab soalan exam untuk kita kan. Tapi sahabat ni betul-betul nampak depan mata ni. Nampak malaikat bekerja untuk mereka. Mereka tak ada apa-apa kan. Dan Allah menangkan mereka dalam perang Badar. Perang yang secara mudah je kita boleh sebut patutnya kalah. Tapi menang kan. So patutnya seakan-akan Allah nak bagi tahu innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sampailah akhir ayat tu kan. Allah nak bagi tahu sepatutnya ini hasil Badar. Ini adalah prize, hadiah ataupun piala kepada Badar. Sampai malaikat sebut jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Malaikat Jibril jumpa Nabi, tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pandangan kamu siapakah dia Badariun ni? Ahli Badar ni siapakah mereka? Dan Nabi jawab, mereka adalah generasi terbaik dalam kalangan kami. Mereka adalah ahsanal muslimin. Ini adalah muslim yang paling baik sekali. Dan malaikat Jibril sebut benda yang sama. Sama juga kami pun melihat malaikat yang turun di medan Badar itu adalah malaikat yang terbaik sekali. Maksudnya apa? Dia memang nak bagi tahu yang Badar ni adalah projek untuk mewujudkan generasi terbaik. Dan Allah nak betulkan para sahabat supaya jangan lagi melihat prioriti, jangan lagi terganggu prioriti kita dengan benda-benda yang sebenarnya lebihan saja. Sebab dunia ni ada banyak distraction kan. Kita nampak kereta terganggu, kita nampak rumah, nak rumah. Kita nampak kamera ni, nak kamera sebab tak saya dah lama nak cari kamera kan, bila tengok DSLR banyak macam ni rasa macam berapa harga dia? Kita rasa kita nak lah satu bawa pulang ke rumah. Kita mudah distracted dengan apa yang kita nampak. Sama dengan sahabat, mereka melalui situasi yang sama macam kita. Mereka nampak harta tu depan mata dan mereka nak. Dan tak salah pun sebenarnya. Betul. Dia bukan satu maksiat pun untuk mereka bertanya. Cuma Allah meletakkan harapan yang lebih tinggi daripada itu untuk ahli Badar. Dan Allah nak cipta generasi yang lebih baik. Paling baik sekali hasil daripada Badar. Sebab tu zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah. Kan dia start ada dawawin, dia ada dokumen. Zaman Umar kan. Kita ni kurang apa ni? Zaman Umar dia start ada dokumen. Diwan Umar kan, dawawin Umar. Iaitu dia ada file-file dia. Umar dah start, dia letak, dia ada arkib dia. Dan satu dewan tu namanya Dewanul Ata, Dewan Umar Al-Khattab. Dewan ataupun file pengagihan harta. Dan dalam senarai nak agih pada siapa, setelah agihkan harta-harta itu kepada family Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasangan Nabi Ummatul Mukminin, Umar letak nombor 2 adalah ahli Badar. Ahli Badar. Kenapa tak letak 10 yang dijadikan syurga dulu? Kenapa tak letak mereka yang perlu Islam awal dulu? Sebab memang Umar sendiri faham. Sebab Umar ni akal dia luar biasa kan. So dia bila dia tentukan sesuatu tu maksudnya memang dia betul-betul fikir ya. Sebab memang ahli Badar ni adalah yang paling baik sekali. So ini adalah yang pertama sekali kita kena agihkan ini dulu. Sebelum yang lain, sebelum yang menyertai Hudaibiyah. Sebab Hudaibiyah pun dia punya pahala dia lebih kurang sama kan. Dia terdapat syurga kan, macam ahli Badar ada janji syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam kes Dewanul Ata Umar Al-Khattab dia letak Badariun. Sebab mereka ni adalah generasi terbaik sekali. Itu adalah khasiat yang kita belajar daripada ayat pertama. Betul. Rupanya Allah nak tegur mereka dan tegur kita semua, kamu kena contohi generasi ini. Mereka tersilap juga dan kita semua pun lagilah terdedah dengan kesilapan, tapi kita sentiasa ada jalan ke depan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik kalau kita tahu kita kena kembalilah. Sebagaimana ayat-ayat yang akan datang selepas ayat pertama tu, Allah bagi tahu balik para sahabat, kan kamu dulu macam ni. Kamu dulu dengan nama Allah Taala pun wajilat qulubuhum. Kamu dulu tuliyat alaihim ayatuhu, dengan ayat Quran pun naik iman. Jangan sampai disebabkan kamu nampak ghanimah yang sedikit ni, yang lebihan je sebenarnya, telah terganggu semua sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri kamu. Itu yang boleh kita explore. Ustaz, kita dapat tahu antara intipati paling utama bagaimana surah An-Nafal itu bermula dengan pengakhiran Badar, Ustaz. Macam Ustaz cakap tadi tentang bila mana Allah mula dengan yas'alunaka 'anil anfal. Dan kita dapat tahu Allah telah ajar kita tentang dunia ini. Kita macam Ustaz cakap tadi, kita banyak terkesan dengan perkara duniawi dan kita mudah. Sedangkan kita lupa pengakhiran kita bukan tentang perkara tentang dunia.
Dan ketika mana kalau katakan dunia ni ada nilai sebelah sayap lalat, saya Allah takkan bagi nikmat ni pada Firaun dan sebagainya. Oleh Ustaz, kita hampir ke penghujung dan mungkin antara soalan-soalan terakhir. Saya ada satu persoalan tentang bagaimana selepas isu kita telah ulas tadi tentang isu perang, kita telah ulas tentang isu ghanimah ataupun anfal. Kita terus kepada bila mana apa yang terjadi selepas Badar ketika mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ada tawanan perang. Okay. Bagaimana berinteraksi dan mungkin kita boleh relate dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Kita dapat tahu bermula daripada 7 Oktober bila mana terjadinya perang di antara kufar Israel dan rakyat Gaza. Dan bagaimana kita dapat tengok ketika ini, sebelum ni naratif agak berbeza. Tapi bila kita tengok ketika mana ada tawanan perang daripada kaum Israel ni, daripada kedua haram Israel ni, dia dapat dijaga dengan baik. Adakah ini daripada mungkin mereka ini, rakyat-rakyat Palestin dan Gaza ni, mengambil apa yang terjadi dengan bagaimana para sahabat dan Nabi berinteraksi dengan tawanan perang, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Okay, ini soalan dia dah besar ni. Saya rasa kita akan cuba untuk memastikan kita boleh hubungkan semua ni antara Gaza, antara cerita di Badar, tawanan perang. Mungkin kita akan libatkan suratul Anfal sekali lagi. Macam mana kita nak hubungkan semua ni? Kita cuba lihat dulu situasi di Badar. Bila antara lain, Ibn Kathir kalau sebut dalam tafsir dia, Al-Anfal tidak hanya merujuk kepada ghanimah saja. Dia juga merujuk kepada asra, kepada hamba tawanan ni. Sebab mereka pun adalah hasil kepada perang juga. Betul. Masing-masing boleh bawa balik rumah kan. Itu pun ghanimah juga. Itu pun ghanimah jugalah, bawa balik pulang kan. Itu apa situasinya? Bila sampai saja giliran untuk menentukan apa nasib mereka, Nabi SAW bersyura dengan Umar Al-Khattab, bersyura dengan Abu Bakar Siddiq. Dan di sini ada banyaklah hal usul fiqh yang kita boleh explore kan, tapi ini bukan kelas usul fiqh. Saya tak rasa nak ke situ. Sebab nanti akan tanya soalan Nabi boleh berijtihad ke tidak kan dalam hukum ahkam. Sebab arahan Allah Taala belum turun. Dan ketika itu Nabi SAW tak ada air sebab kita tak boleh minum air. Kita buat rakaman pagi itulah bukti puasa alhamdulillah puasa ni. Bukti puasa. So bila datang saja keputusan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil salah satu daripada dua pandangan. Nabi syura sebenarnya. Syura dengan Umar Al-Khattab, syura dengan Abu Bakar Siddiq. Dan Umar bagi cadangan bunuh. Abu Bakar Siddiq cadangan dia adalah fidak lah, tebusan, ataupun dia boleh hajar anak kita kan, anak-anak muslimin di Madinah. Dan akhirnya Nabi lebih cenderung untuk pandangan Abu Bakar Siddiq. Dan of course ada banyak sangat isu yang kita boleh bincang kalau nak masuk topik fiqh kan. Tapi saya bukan di sini untuk bincang isu fiqh. Saya boleh bawa sudut bagaimana akhirnya datang itab daripada Allah Ta'ala, teguran Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal sekali lagi. Apa ayat dia? Hatta yuskhina fil ard. Sebab saya bukan DQ. Ustaz Anas DQ. Apa ayat dia? Kita boleh tengok Al-Quran insya-Allah. Itulah kemudahan di zaman moden ni. Mana phone? Phone pun hilang ni. Hatta yuskhina fil ard. Ustaz Marwan. Hatta yuskhina fil ard, apa awal ayat dia? Semua buka. Mari kita tengok. Dia ayat last kan. Makana lin nabi. Dapat lu. So saya menang. Makana lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Kan itu itab, teguran Allah Taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut tadi saya tak nak sentuh isu fiqh. Cuma keunikan dalam cerita ni adalah akhirnya, sebab saya pun cuba memahami juga. Akhirnya bila Allah datangkan ayat itab, adakah Nabi selepas itu tarik balik keputusan awal tu? Kan Nabi kan asalnya buat keputusan untuk ambil pandangan Abu Bakar Siddiq. Nabi akhirnya bila ayat itab tu turun, Nabi ambil tak teguran Allah Ta'ala itu sebagai satu polisi baru? Ketika itu yang sebenarnya Nabi dah buat keputusan dah kan. Dan rupanya dalam cerita sirah bila kita baca syarahannya, Nabi tak tarik balik. Maksudnya sebab ada cerita, banyak cerita lah yang ada selepas Badar. Ramai warga Mekah
menebus ahli keluarga mereka. Termasuk Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dibawa kalung Khadijah tu kan, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tebus Abul As yang merupakan tawanan Badar juga kan. So maksudnya keputusan Nabi tu tak ditarik balik kan. Ayat dah turun. Yang pertama dia punya faedahnya adalah memang itu adalah keindahan teguran Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdedah kepada memberikan keputusan yang tidak aula kepada satu keadaan kan. Tidak populis Tidak bukan macam tidak tepatlah sebab ada isunya kan, kalau Dr. Salah Khalidi pun sebut benda yang sama kan dalam kitab Aitab Rasul lah, bila dia kata Nabi bukan buat silap, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih pilihan yang tidak tepat kan, kalau itu perkataan yang dia pilih. So dalam kes ini kita lihat bagaimana Allah Taala dalam suratul Anfal sendiri bukan saja Allah mengajar dan mendidik para sahabat, Nabi sendiri pun dapat didikan daripada perang Badar. So Nabi tidak ketinggalan daripada mendapat didikan Allah Ta'ala. Termasuk dalam kes yang sangat teknikal ni, sebab hal rampasan perang Allah tegur sahabat kan. Rampasan perang tadi kita sebut Allah datangkan teguran itu kepada para sahabat, yasalunaka 'anil anfal. Sekarang ni dalam kes ada anfal yang kedua ni, iaitu hamba tawanan, Allah tegur Nabi pula. So maksudnya sahabat pun kena tegur oleh Allah Ta'ala, Nabi pun kena tegur oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah satu ciri masyarakat yang terbaik, sebab mereka bersedia untuk diperbaiki. Betul. Dan, sebab itu dalam hadis pun kita baca sikap takabur kan, siapa yang di dalam hatinya ada sedikit sekecil zarah pun rasa kibriya, rasa takabur ni, tertutup pintu syurga untuk dia. Itu, dan hadis ni bukanlah maksudnya memang tertutup terus kan, tapi dengan maksud sikap takabur tu boleh bawa kita ke neraka kan. Sebab kalau orang takabur ni, macam mana dia nak terima teguran Allah Ta'ala, macam mana nak terima teguran tentang rampasan perang, tentang tawanan Badar. Bahkan Nabi SAW sendiri pun, Umar, macam mana background story kepada ayat tadi, Umar tiba-tiba dia dah tahu Nabi ambil keputusan pilih pandangan Abu Bakar. Umar nampak Nabi menangis dengan Abu Bakar. Rupanya ayat tu turun. Ayat tu turun lewat sedikit bagi tahu pada Nabi SAW yang betul sebenarnya adalah pandangan Umar Al-Khattab, sebab dia yang cadang untuk bunuh kan. Maka nabi Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tak boleh seorang nabi tu ada tawanan perang sehinggalah dia ada satu kekuatan dan juga kewenangan di atas muka bumi ini. So sepatutnya keputusannya bukan jadikan mereka hamba tawanan, tapi kena hukum kan. So itu satu keunikan dalam perang Badar. Tapi kalau kita nak bawa ke Gaza tadi, mungkin jauh sikit. Tapi kalau melihat apa yang berlaku di Gaza sekarang sangat complicated, tak tahu mana satu kita nak sentuh. Betul. Kalau kita boleh ambil satu point yang berkaitan dengan peristiwa Badar, saya teringat Abu Ubaidah punya ucapan spokesperson Hamas, apa nama ni, Al-Arqam pula, apa nama dia punya grup, Allahu Akbar, bukan apa nama tu, Al-Qassam kan, tentera Al-Qassam punya spokesperson kan, Abu Ubaidah, disebut dalam satu ucapan rasmi dia, dia bagi tahu sebagaimana Badar menjadi Al-Furqan, kita pun mengharap Ramadan di Gaza pada kali ini adalah Ramadan yang Al-Furqan untuk warga Gaza. Dan sama ada Allah beri atau tidak di hujungnya nanti, kita tetap bersedia menerima yang itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala untuk tentukan. Tapi doa kita tentulah macam doa Nabi SAW ketika di Medan Badar. Nabi angkat tangan sampai selendang Nabi jatuh kan. Kalau orang Gaza tak ada, macam doa Nabi kan sebut apa? Intuhlika hadhil isabah falan tu'bad abadan fil ard. Kalau tentera Badar ni kalau mati semua, siapa nak sembah Allah Ta'ala? Dah tak ada dah. Sebab ini adalah the best of the best and cream of the cream. Dan doa kita mungkin sama lah kot kan. Kalau tak ada orang Gaza ni, siapa nak bela Palestin? Betul. Sebab tak ada kan, mana ada orang lain. Siapa? Houthi. Ya, Houthi tolong juga. Tapi dia dekat Yaman lah, dia tak boleh duduk kat situ kan. Secara teknikalnya, undang-undang dunia zaman sekarang ni memang Palestin bersendirian lah. Kalau orang-orang di Gaza ni mengalah dan bersedia untuk tinggalkan Gaza, kita pun tak tahu siapa akan membela Masjidil Aqsa kita kan. So sama macam doa Nabi SAW di pagi Badar tu, kita harap kita pun ada menadah tangan yang sama di bulan Ramadan ni. Kita doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah lindung mereka, kerana kalaulah mereka ni tidak ada lagi di Palestin, siapa nak jaga Palestin untuk kita? Sebab itu adalah Palestin kita dan itu adalah Masjid Al-Aqsa kita. Dia bukan tentang mereka kan, dia tentang kita. Tentang kita. Dan saya rasa itu adalah antara penutup yang best juga untuk kita hubungkan cerita Badar kita dengan Palestin ni. Dan mudah-mudahan Allah berikan Al-Furqan kepada mereka. Dan kalau Allah tak beri Furqan sekarang pun, kita masih akan cakap bahawa Allah ada perancangannya. Wallahu khairul makirin.
yang kita tak tahu. Semacam para muslimin di masa zaman Mekah, mereka pun tak tahu masa depan kan. Kita tak tahu, mereka tak tahu apa yang akan berlaku. Kita lah tahu sebab kita baca buku sirah. Tapi mereka ketika di zaman Mekah, mereka tak pernah tahu pun masa depan mereka apa. Tapi dengan kepercayaan wallahu khairul makirin, saya rasa kita bersedia untuk menerima nasib Palestin sekarang sambil kita bersedih, bersimpati, tapi kita bersedia untuk cakap Allah ada perancangan yang terbaik untuk mereka. Wallahu a'lam. Jazakallah khair untuk Ustaz Khubaib. Bagi saya itu adalah mungkin penutup yang agak baik untuk kita buat ulasan, dan untuk penutup yang untuk tajuk kita Badar Kubra dan berkaitan di antara Ramadan dan Gaza. Yang kita dapat tengok daripada sepanjang kita berbicara ini, kita dapat tengok banyak sisi-sisi yang kebaikan bagaimana Allah telah jadikan para kaum muslimin yang menyertai perang Badar Kubra ni muka antara generasi terbaik Allah nak tunjukkan kepada kita. Ini disebutkan oleh banyak para sahabat. Oleh itu kita mungkin dapat mengambil ibrah dan intipati daripada kisah-kisah ini. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Khubaib kerana sudi berkongsi pada hari ini, pada bulan Ramadan ni, dan berkongsi datang untuk di podcast Media Ihya. Jangan serik lagi datang Ustaz. InsyaAllah kita ada selepas ini lagi. Dan sebelum penutup tu, kita sama-sama kita berdoa mungkin Allah dapat beri kemenangan pada rakyat Palestin dan Gaza. Untuk mereka Allah angkat mereka punya kekusutan, mereka punya apa yang mereka telah hadapi selama ini. Oleh itu saya jangan lupa kita untuk dengar podcast ini di Spotify dan Apple Podcast untuk siri pertama podcast Media Ihya, dan insya-Allah selepas ini kita akan ada podcast yang akan datang, siri-siri yang akan datang. Oleh itu saya tutup majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.